Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me just on my IG, alright. Okay, kita sekarang berada juga dekat IG kita. Alright, first of all, thank you very much. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Best. Be excited solat today. Be excited selawat today. Be excited sedekah today. Tapi dalam bulan Ramadan, be excited tahajud today, be excited taubat today, be excited solat tahajud, be excited solat taubat, be excited solat tarawih, dan be excited solat tasbih. Jadi kita banyakkan solat masa hari Ramadan ni kena banyak solat, babe. Alright, solat. Banyakkan solat. Ada masa solat. Alright, solat hajat, semua solat kita buat. Alright, kita ada salam Dira ni dia jadi macam apa ni, macam biskut. Dia timbul tenggelam kan. Alright, tu Dira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan waalaikumsalam Zikri Muhammad. Alright, seperti biasa Abdul Aziz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Anda adalah orang-orang yang pertama datang ke sesi, jadi saya nak bagi tepukan untuk anda. Alright, Abang Abu daripada semalam memang sibuk, right? Memang sangat sibuk. Abang Abu daripada semalam tu memang full sampai pukul 3:30 pagi. Abang Abu masih lagi bersiaran. Tapi bukan dekat sini. 3 pagi tu Abang Abu dekat US. Alright, dekat US. So it was macam benda yang sangat menarik. Kita belajar banyak benda dan masih bersemangat lagi ni. Lepas pagi tadi dia habis masa kita nak cakap nak kiam lah pukul 3 lebih kan. So that's yang berlaku tadi. Jadi tapi insyaAllah Abang Abu sentiasa terus bersemangat hari ini, sebab hari ini kita nak berkongsi terus ilmu yang kita nak sampaikan seperti biasa. Dan tajuknya ada di atas. Ni dia, merancang yang tak dijangka. Itu tajuk kita pada hari ini yang kita akan, insyaAllah kita akan bersama-sama, kita akan kongsi, kita akan banyak belajar. Dan anda boleh tanya apa-apa soalan, babe. Ada nak tanya soalan, silakan. Jangan biarkan anda dalam, right, clear ke clear Saya boleh tanya macam-macam, boleh tanya macam-macam, boleh tanya macam-macam. Alright, jadi boleh tanya macam-macam, boleh tanya macam-macam, right? InsyaAllah Abang bukan jawab. Alright, Ilmi dah, Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmadi dia cakap, dia bagi salam pada semua orang. Alhamdulillah. Alright, so hari ni adalah hari yang keberapa kita dah berjalan dalam bulan KPK, dan juga kita dah lebih 8 hari hari Jumaat hari ni. Alhamdulillah, hari ni adalah hari Jumaat yang kedua. Kita start dulu memang hari Jumaat, dan hari ni adalah minggu yang kedua hari Jumaat kita start. Alhamdulillah, dah seminggu kita berpuasa. Alhamdulillah, banyak sangat yang berbeza daripada yang biasa. Kalau biasa lain, dan kali ni Ramadan sangat berlainan, ceria, kita gembira, Alhamdulillah, bersyukur. Walaupun kita ada sedikit dalam hati kita ni macam berat sikit, tapi kita terus ceria kerana segalanya berlaku dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan yang Allah dah sediakan untuk kita bagi orang-orang yang berfikir. Orang yang berfikir je yang ada benda tu. Orang tak berfikir, dia tak akan dapat apa hikmah yang tersembunyi di sebalik benda yang Allah bagi. Alright, dan dekat IG kita ada juga Ima Zara, Zaki, dan juga Nazrul. Terima kasih. Saya masih lagi dalam perjalanan proses untuk buat IG lepas ni, insyaAllah. Right, so dengan lebih best lagi lah, insyaAllah. Right, jadi Kak Aina Hayati, ni semua adik-adik yang hari ni pukul 2.30 memang best. Saya bawa satu anak muda yang sudah pun bergelar jutawan, yang mempunyai banyak idea-idea yang dia boleh kongsikan pada kita untuk menjana dan untuk mendapatkan duit. Alright, itu 2.30 hari ini. Alright, dan malam seperti biasa kita akan jumpa untuk solat jawab. Alright, now
So apa khabar semua? Kasin Kak Rin pun dah ada, insya-Allah Kak Rin pun dah ada kat sini. Alright, siapa lagi? Alright, boleh tak cerita sedikit mengenai keadaan awak hari ini? Hari ini apakah keadaan awak? Keadaan awak ni macam mana? Maksud keadaan perasaan. Saya tak tanya keadaan awak. Jangan awak cakap, oh abang saya masih belum mandi, saya tak mau. Saya nak perasaan. Perasaan awak ni macam mana? Gembira ke, macam sedih ke, macam dah ada confident ke, dah ada macam satu. Dulu kalau macam first tu dia macam berat ke, kepala otak macam banyak fikir. Sekarang dah tak. Dia macam, alright, I'm going to make it happen. Dia macam ada satu benda yang cakap, I'm going to make it happen, right? Waalaikumsalam, Kak Osin, Kak Zain, Alright, okay, come on. So, tulis dan komen kat bawah ni. Komen apa perasaan awak sekarang. Cepat, saya nak baca. Apa perasaan awak ketika ini, dalam keadaan ketika ini, apa perasaan? Itu yang saya nak sangat tahu pada anda, alright? So, please, benda ni sangat penting. Untuk saya nak cerita. Okay, alright, saya ada banyak tulis macam-macam saya tulis sebab bila ada idea je. Sebab tu buku saya ni dia macam-macam saya ada. Jadi saya just kadang-kadang kita tengok balik kan apa yang sebenarnya abang tulis kan. Mungkin kita boleh berkongsi dekat sini. Alright, okay. So hari ni memang hari yang hari ni cuti. Sebelum tu saya ucapkan selamat selamat hari pekerja kepada yang bekerja semualah tu kan. Siapa yang tak bekerja? Jadi hari pekerja ni untuk semua orang. Dia kalau bos pun dia kerja juga, betul tak? Jadi hari pekerja adalah untuk semua orang, untuk dia bekerja. Jadi saya ucapkan selamat hari bekerja untuk anda semua. Okey, Assalamualaikum. Alright, Waalaikumsalam. Kita je malas dah malas ni. Belum tukar lagi Malas dah malas, tak tukar lagi dia punya title tu. Rajin dah rajin ke, ataupun malas dah rajin. Cantik tu, malas dah rajin. Nanti orang tanya, macam mana kau jadi rajin? Dah ada satu cerita yang boleh cerita. Alright, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Best dia cakap. Alright, hati tenang dan bergembira. Tahniah Kak Fariha. Right, itu dia bunga. Dia macam bunga kan. So dia macam tenang dan bergembira. Kita kasih lagi bunyi itu untuk Kak Fariha. Rasa sangat best. Alright, Dira, Alhamdulillah, rasa semangat. Dira Nadira, dia rasa semangat. Alhamdulillah. Teruskan. Perasaan tu penting. So dalam kita nak mencapai banyak benda dalam hidup kita ni, perasaan ni penting. Sebab perasaanlah yang menarik perasaan. Kalau perhatikan dalam kehidupan kita, kalau kita gembira, insya-Allah automatik kita akan rasa macam ada benda yang gembira lah yang berlaku dalam hidup kita. Dan kalau kita sedih, ini awak consciously. Sebelum ni mungkin awak tak conscious tau. Sekarang saya nak awak consciously lihat benda ni. Setiap kali awak bersedih atau marah, awak tengok sejak apa berlaku. Bila kita marah, mungkin kita akan lagi marah lagi. Ada je benda-benda yang menyebabkan kita marah pada hari itu. Sebab tu awak tengok benda tu. Dan cuba awak mulakan dengan senyuman dan senyum. Lepas tu tengok pula hari ni macam mana senyuman tu. Kan? Apa yang dia buat. Jadi saya nak awak perhatikan je. Jangan macam nak buat apa-apa, tapi perhatikan. Bila marah kan, lepas tu fikir balik. Bila marah dia macam ada benda yang kena marah lagi, dia macam tak best. Bila gembira pula dia lain. Macam dapat berita gembira kat sini kan. Jadi sebenarnya kita ni perasaan. Hidup ni adalah rasa. Bila kita hidup, maksudnya kita rasa. Orang yang hidup ni dia rasa. Jadi apa yang kita rasa adalah apa yang kita tarik. Sebab tu dalam topik hari ini, merancang yang tak dijangka ni, dia ada sangkut paut dengan benda tu. Right? Jadi sebab tu kita nak pastikan dalam hidup kita ni, kalau kita nak menarik benda yang baik, pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan pemikiran yang baik, dalam energi yang positif, energi yang baik. Jadi kita akan menarik benda-benda yang lebih baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Alright, saya nak bacakan kat sini. Dah ada panjang dia tulis ni. Abang ni tulis panjang. Okey, walaupun masa PKP ini ada banyak ilmu yang saya dapat, dan contoh ilmu kewangan dan ilmu saham. Daripada ilmu saham ada dapat menjana income 20% baru seminggu masa belajar saham. Alright, bagus, Alhamdulillah, tahniah. Tapi jangan macam sebab sekarang market, awak kena faham market. Dalam keadaan hari ni, memang boleh buat duit dan memang boleh cepat habis duit. Boleh cepat habis duit kalau kita sangat terburu-buru. Sebab pasaran sekarang tak menentu. Tapi bila awak dah dapat tu bagus. Ini menunjukkan maksudnya bila kita dapat ni the best, jadi kita akan lebih bersemangat.
Kan, kita dapat hasil yang baik, kita bersemangat. Itu bagusnya. Jadi itu adalah permulaan yang baik. Tapi saya nak pastikan anda ni macam Abang Malah dah malah alright, pastikan jangan terikut-ikut dengan benda tu. Buat keputusan dengan menggunakan logik dan jangan dengan emosi. Sebab bila kita menang je kan, dia akan ada emosi yang akan suruh kita buat lagi. Dan masa tu kena berhati-hati. Alright. Okey, kita ada ni. Alhamdulillah, tenang dan bertambah ceria setiap hari dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Bagus tu. Right, insyaAllah saya akan membayar zakat buat kali pertama. Amin. Alhamdulillah. Teruskan. Niat. Zakat tu dia ada dia punya undang-undang. Zakat ni bukan kau dapat duit tu nak bayar macam tu zakat. Zakat ada fikiran dia. Sedekah, infak, wakaf boleh. Alright, insyaAllah. Tapi semua ni ada akad juga. Okay, today's topic yang akan ni tunggu-tunggu. Alhamdulillah, insyaAllah very excited to know topik on saham. Bila masa saya cakap hari ni topik saham? Saya tak cakap pun topik saham. Nampak? Topik hari ni kat atas tu. Baca betul-betul kat ni. Ini mesti tak sahur ni. Alright, baca kat atas ni. Nampak? Apa saya tulis tu? Saya tulis apa tu? Apa saya tulis? Nampak? Merancang. Nampak? Merancang yang tak dijangka. Kadang-kadang orang yang bijak ni dia macam tu. Nak kewangan, banyak benda akan berlaku yang tak dirancang. Yang tak dirancang akan berlaku. Dan sudahkah kita sudah menjangkakan benda tu? Salah satu yang akan pasti berlaku adalah mati. Sudahkah kita bersedia untuk mati? Itu salah satulah. Tapi yang tak ada jangka ni dia, sebab mati ni boleh jadi bila-bila. Kan, kita tak jangka. Sama juga dalam banyak perkara juga. Kita kena tahu sama ada kita sudah bersedia ke tak. Jadi hari ni Abang Abu akan bawa anda go through benda tu. Right, go through satu persatu dalam 5 benda dan esok saya sambung 5. Sebab setiap hari saya nak bagi 5 supaya kita macam boleh buat. Alright. Pukul 2 nanti. Pukul 2 tu kita tak cerita pasal saham. Alright, kita tak cerita pasal saham. Kita teacher pasal teknologi. Saham nanti dulu. Saya akan bawa Haji Asri terus. Kau relax dulu. Jangan saham belum masuk lagi. Dah 2.5 ni kita lebih kepada bisnes. Jadi dalam bisnes saya tak nak campur adukkan. Kita just go through. Lepas dah habis nanti ada finance. So don't worry, Abang Abu dah sediakan untuk anda semua benda-benda. Ikut je. Alright. Kalau boleh ikut yang macam VIP pass ataupun masuk kelas, itu satu cara. Tak ada, ikut je lah macam ni. Free kan. Pagi ada, petang ada, malam ada. Hoi, hello. Ikut je, insyaAllah. Lepas tu doakan Abang Abu terus ceria. Terus boleh dapat memberi. Satu tepukan untuk saya. Dia kena exercise sikit. Semua dah start tak dengan baca Al-Fatihah tadi kadang saya sebelum mula saya dah baca, tapi lepas ni mungkin sama-sama lah kita masuk je, kita start dengan Al-Fatihah. Tak apa, kita mula sekarang juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam dan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright. So apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan terus dilimpahi rahmat dan barakahnya. Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan Allah. Alright, sentiasa kita di Allah just tabur macam tu je rahmat dan barakah dia. Jadi ambil je lah peluang, right, untuk kita dapatkan banyak. Alright, kat sini ada Dayanti ini. Assalamualaikum, first time join, Farid Hassan bring me here. Alright. Okay, terima kasih. Alright. Kerana first time datang, insyaAllah. Alright, kita bagi satu tepukan dulu untuk anda kerana anda first time. Jadi kita nak bagi tepukan supaya anda rasa macam bagai. Tak cukup tepukan tu. Okay, kita bagi DJ Hon sebagai nak ajak anda macam rasa seronok sikit datang kat sini. Alright. Haji Samad dia cakap bagus. Okay, Hafizal, Assalamualaikum Abang Abu. Yes. Dia cakap yes. Abang Abu dia best. Saya tak mau yes. Nak best. Be excited solat today. Be excited selawat today. Be excited sedekah today. Dan bulan puasa, be excited solat tahajud. Be excited solat taubat. Be excited solat tarawih. Be excited solat tasbih. Itu untuk bulan puasa, babe. Alright, okay. Alright, thank you. Alhamdulillah, ini okay. Amin. Alright, okay now.
Come on, why not we start the game or this game? Kita ambil macam ni, benda ni macam game lah sebab saya ni suka game. So bila kita buat game ni, dia macam lagi excited daripada kita macam take it very serious until kita macam drain our brain. Alright, so apa yang Abang Bu nak tanya? The question. Itu game kita, question. Siapa yang boleh tanya question yang Abang Bu tak boleh jawab, aku suka. Alright, siapa yang tanya soalan yang Abang Bu tak boleh jawab, tu baru mencabar, babe. Baru mencabar, macam wow, aku kena learn something new. Jadi tanya soalan yang mencabar. Alright, okay, now kita ada satu lagi, Muhammad Daud pagi Jumaat yang tenang, Alhamdulillah, amin, tenang. Ramai tidur di code viewer kurang. Semalam dah belajar comeback, hari ni nak belajar ilmu baru lagi. Okey. Tak apa. Dia macam ni, dia bukan orang tidur, sebab sekarang ni dalam PKP ni ramai orang memberi ilmu, macam-macam ilmu orang bagi. Alright, macam-macam ilmu, dan kadang-kadang masanya lebih kurang sama. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11. Jadi ramai. Jadi orang ni mempunyai banyak pilihan. So dia pilih lah mana satu ilmu yang aku nak belajar hari ini, yang mungkin dia direzekikan untuk datang ke sini. Dia belajar lah ilmu ilmu kewangan, dunia akhirat. Abang-abang lebih fokuskan supaya pagi-pagi ni kita tak nak lah macam terlampau dunia sampai akhirat tak nak. Walaupun kewangan memang untuk dunia, tapi sebenarnya untuk akhirat. Jadi kita nak campurkan. Ada kata orang tu dalam apa yang kita kongsi ni kena ada ilmu agama sikit, supaya kita baru betul lah. Kalau tak ada benda tu tak betul kan. Jadi hari ni ramai orang, kalau kita tengok je Facebook, macam-macam live is going on. Jadi ada yang memang ramai, macam saham kan, kawan saya buat, saham ramai orang tu, dengan Prof Muhaya buat, semua orang buat. Jadi masing-masing mereka buat. Dan hari ni pula hari cuti kan, lagi ramai akan buat. Jadi masing-masing dia tengah belajar. Alhamdulillah, itu best. Jadi siapa yang datang hari ni, kita belajar ilmu kewangan yang abang-abang akan kongsikan. Dan sebenarnya hari ni adalah hari yang ke-15. Sebab kita dah 14 hari kita belajar satu. Yang terlepas awak boleh pergi balik belajar. Tapi jangan risau, sebab apa yang awak belajar hari ni adalah ilmu untuk hari ni. So maksudnya boleh diguna pakai, bukan maksudnya awak tak pernah datang, awak tak boleh. Alright, apa yang kita belajar ni memang kita boleh pakai setiap hari. Sebab tu setiap hari ilmu dia macam very stand alone. Tapi bila kita ada daripada dulu tu, that's best, right? That's lagi best. Memang best. Saya ada yang kat sini memang dia religiously lah, dia every day dia ikut, dia like I nampak dia punya perubahan, right? Banyak kelas ngaji pagi-pagi ni. Thank you. Right. Yes. Perlu. Alright. So kat sini apa ni? Kak ini today sambung Get Rich kan? Oh ya. Oh ada 3 tu tertinggal nampak tu. Nah inilah bagusnya bila kita dia follow kan. So Get Rich, kita dah cerita sampai GETR, betul? So I, C dan H. Okay. Kita mulakan dengan benda tu lah. Alright. Semalam Abu kongsikan satu kaedah untuk macam formula Get Rich. Alright, Get Rich ni dia get up early. Saya cakap bangun pagi sebelum subuh kita bangun. Alright, jangan tidur sehingga matahari tu dah terbit, baru kalau penat boleh tidur. Alright. Kedua, saya cakap earn more than you spend. Betul? Dapatkan pendapatan yang lebih daripada kita belanja kalau kita nak jadi kaya. Ketiga, saya cakap train yourself one financial valuable skill. Cuba dapatkan satu skill kewangan yang baru supaya kita boleh dapat menjana wang. Dan R, saya cakap resource network. Sebab Allah bagi rezeki menerusi manusia. Saya cakap jaga hubungan dengan manusia. Kita mempunyai lebih lagi cabang. Lagi ramai kita kenal, lagi ramai orang yang kita ada hubungan, maka lagi senang Allah punya saluran tu sampai kat kita. Jadi, dan I, hari ni kita nak sambung I. Cantik. Alright, nasib baik awak bagi tahu saya. Kalau tak, saya ni macam kadang-kadang kan I, alright, I, C dan H lah. Alright. Ini I ni penting. Nak jadi kaya I penting. Sebab kalau dulu boleh tau, dulu ni orang dia simpan dia kaya. Simpan dia kaya. Hari ini simpan tak boleh kaya. Simpan tak boleh kaya sekarang hari ni. Alright, hari ni simpan kena melabur. Baru boleh kaya. Dia simpan melabur baru boleh kaya. Dulu tak. Dulu simpan dia kaya. Simpan dia beli. Simpan dia beli tu dia kaya. Tapi hari ni tak. Hari ni kena tahu melabur. So it's about I, it stands for invest. You must know how to invest. Macam mana nak melabur, right? Macam mana nak melabur. Alright, macam mana kita nak melabur. Alright, dan jadi macam orang kaya. Orang kaya ni macam mana dia berlabur?
Orang kaya ni dia melabur dalam benda dia faham dan dia tahu. Dia tahu benda tu, dia faham baru dia melabur. Kalau dia tak tahu, dia langsung tak nak involve. Walaupun mungkin orang cakap apa, pulangan banyak ni, kau tak nak ke? Kalaupun dia cakap macam gitu, sebenarnya orang kaya tak akan melabur dalam benda yang dia tak tahu. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, betul lah. Kalau kita melabur dalam benda yang kita tak tahu, dia seolah-olah kita ni berjudi. Kan, orang berjudi dia tak tahu apa benda yang dia tikam. Kita tak mau macam melabur macam tu. Jangan melabur dengan menikam, tapi dia kena ada satu kajian macam orang kaya. Dapatkan ilmu dulu. Right, dapatkan ilmu yang betul dulu. Right? Nampak Haji Asri pun dah ada. Nampak ni Haji Asri, aku bawa dia kat atas ni. Nampak Haji Asri. Right, invest, belajar. So you kena belajar dengan Haji Asri. Kalau nak belajar saham, belajar dengan Haji Asri. Alright, tapi pastikan duit tu dah mantap. Jangan kau tak ada duit, kau pergi belajar, lepas tu kau invest pula. Ada yang pelik, dia invest, dia hutang. Dia hutang dengan orang, dia nak invest. Jangan buat benda tu. Haji Asri pun, kalau kau buat macam tu, Haji Asri tahu, dia tumbuk muka kau. Haji Asri tak tahu. Korang kadang-kadang dia melabur, dia macam dia tak beritahu. Kan, melabur bukan berjudi. Nampak tu? Melabur bukan berjudi. Melabur ada dia punya kaedah, kajian, whatever, semua tu kena buat. Baru dia menjadi, alright? So, pastikan melabur macam orang kaya. Saya ulang balik, pastikan melabur macam orang kaya. Apa orang kaya buat? Orang kaya dia melabur dalam benda yang dia faham. Dia betul-betul faham baru dia melabur. Kalau dia tak faham, dia tak nak. Walaupun orang janji, ini peluang banyak ni, boleh hasilkan 1,000 return lah. Return dia 1,000%. Masih dia tak akan melabur. Sebab orang kaya dia ada prinsip, dia tahu apa yang dia nak buat, dia ada objektif dia ada goal dia, dan dia akan buat. Dia tak akan peduli dengan whatever happening. Right? Dia ambil tahu, tapi dia tak akan like macam takut and all those stuff, right? Okay, Haji Asri nak sambung sikit bagi. Melabur guna wang lebihan, bukan berhutang. Nampak tu? Ini pelabur, guru pelabur. Mentor nombor 1 saham cerita. Alright? Engkau nak melabur, gunakan wang yang lebihan, bukan yang berhutang. Faham ke faham? Terima kasih Haji kerana datang support Abang Abu ni. Ni kadang-kadang ramai yang tanya pasal saham, Haji. Diorang tanya saya pasal saham, saya pun basuh kepala otak diorang, alright? Saya basuh supaya dia betul-betul. Bila kita melabur, kita boleh bawa pulangan, alright? Pulangan yang positif sentiasa, alright? So that's very important. Okay, ni ada kat get up early, earn more than you spend. Yes, train yourself one financially valuable skill, alright? Dia tak boleh skill yang biasa kak. Dia kena financially valuable skill, alright? You kena ada some nilai, dia boleh memberi nilai, alright? That can generate income. Very good. Resource network, bina rangkaian, kenalan dari sumber idea dah. Alright, very good. So I is about invest, alright? And then kita ada apa? C. Alright, C. So C ni very penting. Apa tu C? Nak kaya ni, get rich ni, C ni adalah C, charity. Maksudnya charity. Sebab tu semua orang dia charity. Charity ni memberi. Kita perlu memberi. Kalau nak kaya memang ada sifat memberi. Tak ada orang kaya yang saya jumpa dan saya berkenalan, tak ada orang kaya yang dia tak memberi. Tak ada dalam hidup aku tak pernah jumpa yang betul-betul kaya yang tak pernah memberi. Betul-betul. Serius. I'm not kidding. Saya tak tipu. Saya cakap betul. Yang kaya mungkin tak bagi tu dia bukan kaya. Kalau kau check mungkin dia banyak hutang. Dia banyak hutang kereta, dia hutang rumah besar, dia hutang semua. Dia memang tak akan bagi. Tapi kalau kau tengok orang yang betul-betul kaya, memang dia ni memang memberi. Dia orang ada sifat memberi. Jadi pastikan kalau awak nak jadi kaya, kita kena memberi. Dan dalam memberi ni, dia kena ikut apa yang Allah suruh, apa yang Nabi kita ajar. Macam mana nak memberi? Memberi ni kita perlu pastikan diri kita ni dulu. Kita kena bagi diri kita dulu. Betul? Right? Bagi diri kita dulu ni. Bagi benda-benda untuk diri kita. Kemudian of course, keluarga kita, pastikan anak kita ni dapat makan, bini ada nafkah dia, semua kita lengkapkan. Faham tak? So itu kita kena pastikan. Jangan ini segabut kita konon-konon nak bagi kat luar. Bukan saya cakap jangan, tapi ini adalah cara yang betul. Kemudian baru kita tengok adik-beradik kita. Ada tak adik-beradik aku yang macam susah ke, yang tak boleh bayar ke, ada masalah ke? Kan? Kadang-kadang adik-beradik ni dia tak cakap dengan kita. Jadi kita kena tanya. Aku ni pun baru semalam adik aku yang perempuan tanya, abang Abu okey ke? Dia macam, sebab diorang ni diorang kan tahu kan, abang Abu kan macam mesti bisnes yang ni mesti ada dia punya impact dia. Tapi pada saya rezeki tu Allah punya, so no need to worry, just keep doing, alright? Tapi itu cara memberi. Lepas tu baru kita tengok saudara mara kita ada tak susah. Lepas tu barulah kita pergi ke jiran. Kadang-kadang kita ni duk
makan sental macam-macam, jiran tak makan, babe. Pernah tak kita tanya jiran macam mana, okey ke, macam mana PKP ni, awak kerja semua okey? Ada pernah tanya? Itu cara dia. Clear tak? Dalam memberi ni ada dia punya cara-cara yang kita perlu buat. Alright, so itu yang abang nak sampaikan juga. Alright, ni Abu Hurairah ada tanya, semua comeback fahami sebelum labur. Yes, alright, okey dia. Ni apa dia? Pernah pergi kelas Haji Asri di JB. Okey, bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul sangat, betul-betul sangat Nurzi. Alright, so that's charity. And the last one is H. H ni apa? Get up early, earn more than you spend. Train yourself one financial valuable skill. Nombor 4 is like about resource network, invest, charity, and make all these 6. 6, macam mana nak kira 6? Macam ni Macam ni Macam mana nak kira 6 gini Oh, ni 5, ni 1, jadi 6. 6. Macam dia 6. 6 ni kau kena jadikan apa? Jadikan habit. Jadikan habit. Maksudnya jangan dengar hari ni, besok je bangun pagi, lusa dah tak bangun. Jangan. Alright, hari-hari pastikan kita buat. Jadikan dia sebagai satu habit. Alright, itu cara untuk kita first menggunakan teknik yang abang ajar. Now, hari ni itulah kita dah habis Get Rich dah habis. Jadi kita nak masuk hari ni menyebab insya-Allah sudah 9.30 Alright, kita akan masuk. Dan hari ni abang nak cerita merancang benda yang tak dijangka. Sebab kalau kita tengok balik, kalau awak sendiri perhatikan kan, sebelum PKP ni, awak tengok diri awak ni, awak ni merancang ke tak? Awak ada tak pernah merancang untuk PKP? Ada tak? Ada tak macam awak dah, 2020 bulan 1, bulan 2 ni ada ni lah, ada virus corona, aku kena siapkan tahun 2019. Ada? Tak ada, babe. Kan tak ada. Kadang-kadang kita tak pernah ini manusia tau. Dia memang tak pernah buat persiapan untuk yang tak dijangka. Melainkan dia sedar atau dia ada satu peristiwa yang berlaku, atau orang ingatkan dia, ataupun dia ternampak satu benda yang boleh activate dia punya otak untuk fikir. Tapi kalau biasa orang takkan buat. Tapi hari ni kita, sebab kita nak jadi orang yang mantap dalam kewangan, kita perlu tahu benda-benda tu, right? Okay, now ni siapa ni? Apa khabar Abang Abu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Doakan Abang Abu, right? Okay, best dia juga, alright. Okay, now, so yang pertama Abang Abu nak tulis, Abang Abu dah siapkan kat sini apa yang Abang Abu nak share, right? Okay, sekarang benda ni, kenapa saya nak ni? Sebab benda ni selalu dilupakan. Tak pernah orang yang macam, okay, mari kita buat satu perancangan kewangan untuk benda-benda yang tak dijangka. Tak ada. Kalau ada pun very specific. Mungkin sebab orang tu jual insurans kan. Orang insurans selalu ingatkan, kau nanti mati macam mana, kau kalau ni critical illness macam mana. Tu dia ingatkan benda-benda yang tak disangka. Orang insurans je buat. Jadi kita bagi satu tepukan untuk orang-orang insurans. Kerana dia buat benda yang baik. Dia ingatkan benda-benda yang tak dijangka. Tak ada orang yang ajar benda-benda yang tak dijangka tau. Biasanya insurance agent yang biasanya yang akan buat benda-benda yang tak jangka. Sebab benda yang paling tak dijangka akan berlaku, tapi pasti akan berlaku adalah mati. Betul? Mati ni dia pasti, tapi kita tak tahu bila. Jadi sudah tak kita bersedia. Jadi itulah yang pertama pun Abang nak macam pastikan anda ada persiapan simpanan 6 bulan. Contohnya 6 bulan tu. 6 bulan, kenapa 6 bulan ni macam satu benda yang topik yang hangat pada PKP ni? Kan, kalau tengok siapa-siapa kan, tak kira lah dia sebelum ni tak pernah ajar pasal duit, tapi dia cerita pun pasal 6 bulan. Ada dia cerita benda lain, alih-alih cerita pasal 6 bulan. Sekarang semua orang kan, dia mula cerita pasal simpanan 6 bulan apa kan. Sebabnya, dia orang dah rasa. Kan, dia orang rasa, ramai orang dah mula rasa, bila tak ada duit simpanan, macam mana punya gelabah orang. Manusia gelabah, babe. Sebab itulah, the first, awak dah kena tanya, ada tak simpanan 6 bulan? Abang Abu dah cerita sebelum ni. Sebenarnya 6 bulan adalah fasa pertama. Fasa kedua adalah 1 tahun. Fasa yang terbaik adalah 2 tahun. Kalau 2 tahun tu yang terbaik. Right? Sebab Nabi ada pesan, kalau kita meninggalkan keluarga kita untuk kita mengembara kan, untuk nak berniaga ke whatever, pastikan kita simpan 2 tahun simpanan untuk mereka. Nah, ini adalah satu benda yang kuat. 2 tahun tu kuat. Alright, jadi kita kena ada satu impian. Okay, simpanan aku kena ada 2 tahun. Dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk emas. Bukan suruh simpan duit je. Dalam bentuk emas. Ada yang mungkin boleh ubah-ubah dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Right? So, itu awak kena macam pastikan benda tu. Tapi yang penting ada tak 6 bulan? That's the first. Okay, siapa yang dah ada 6 bulan, boleh tak awak macam komen, saya ada. Cuba komen. Cuba komen sekarang. Saya cakap, saya dah ada 6 bulan. Saya nak just tengok roughly. Dalam tak ramai. Kita ni berapa orang je. Kita ada 27,000 orang sedang menengok. Dahsyat betul. Kita nak buat percentage. Daripada 27,000 sekarang naik 29,000.
Alright, 29,000 orang ni yang tengah tengok ni, saya nak tengok. Kadang-kadang kita ni kena jadi gila, faham tak? Orang berjaya ni dia gila. Dia akan buat imagination yang insya-Allah satu hari dia jadi. Alright, jadi kita tengok 29,000 orang yang sedang tengok ni. Alright, siapa yang dah ada? Siapa yang sudah ada? Sebab tu saya nak sekali lagi beri tepukan kepada yang jual takaful, yang whatever semua. Alright. Nadira dia cakap dia dah ada 3 bulan. Very good. Satu benda yang baik. Yang lagi teruk ni, saya tanya soalan, siapa yang 1,000 pun tak ada? 1,000 pun tak ada ni. Ni awak jangan fikir pasal nak melabur lah. Ini Haji Asri pun akan setuju dengan aku. Alright, tak payahlah nak fikir pasal saham sekarang itu semua. Jangan. 1,000 ada tak? Tak ada 1,000. Buat simpan 1,000. Pastikan 1,000 tu sentiasa ada. Kan? Itu dulu. Kalau 1,000 pun tak ada, kau lupa semua benda. Tak payahlah nak buat apa-apa. Just fokuskan untuk aku ada simpanan 1,000 dalam kocek aku. Kemudian naik ke 1 bulan. 1 bulan perbelanjaan. Lepas tu 3 bulan, 6 bulan. Jadi kita ada matlamat. Tapi bila kau dah ada 3 bulan, 6 bulan, kau dah boleh belajar benda-benda tu. Macam mana nak melabur, macam mana apa, dah boleh belajar. Clear ke clear? Alright? So buat benda tu, itu yang saya nak pastikan anda. Alright, okay, ni apa ni? Ni apa tadi? 3 bulan of income. Okay, Aziz pun dah ada. Tahniah. Yang dah ada ni, okay, alright, good, alright. Saya ada insyaAllah, alright, good. Bagus, Alhamdulillah. Yang dah ada ni, very good. Bersara kaya, bersara muda. Saya ada, alright, very good. Okay, tahniah yang dah ada ni. Hebat bang, positif pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Ambil positivity. Ambil positivity tu, right? Okay, kepada Nur Harun, Zurish Takaful, right? Okay, lepas ni kita ada Muhammad, dia cakap apa? Best. Okay, saya tanya tadi, ada lagi? Ada bang, okay, ada yang ada, Ni ada berapa bulan? On the way 3 bulan. Alright, Alhamdulillah, very good. Dan tak cukup lagi 6 bulan, 4 bulan, very good. Oh, bagus sangat. You are in the right track. Alright, you guys are in the right track. Saya nak memang ucapkan tahniah kepada anda sebab you are in the right track. Alright, you adalah orang-orang yang memang kata orang tu on the right track untuk mencapai benda tu, right? Very good. Saya macam teruja bila tengok orang dah ada. Saya sakit hati bila tu hari AKPK dia keluarkan satu report. Dia cakap 52% daripada rakyat Malaysia ni 1,000 pun tak ada. Ini baru berapa bulan tau, 6 bulan 7 bulan sebelum coronavirus. Lepas tu aku buatlah kempen. Aku buat satu kempen simpan challenge. Aku ajar orang untuk menyimpan. Mai jom simpan. Tapi Alhamdulillah dalam program tu ada yang berjaya simpan. Ada satu yang story yang best sekali adalah nama dia Aisyah ni dia bekerja RM8,000 gaji dia tapi dia tak ada simpanan. 8,000 dia sebab apa? Dia minum pun setiap hari 3-4 kali dekat Starbucks. Gaji 8,000. Alright? Kerja macam nak rak 8,000. Biasalah kau dapat 8,000, kau bukan macam kerja duduk-duduk biasa. Kan? Kau akan kerja banyak. Dan dia ni ada masalah sebab tak boleh simpan. Dan akhirnya dia terbaca pasal Abang Abu, terbeli aku punya produk, iaitu produk simpan challenge, dan berjaya simpan. Dan akhirnya dia semangat dalam masa 1 tahun dia simpan 50,000 babe. 50,000. Alright, ini bukan cerita kosong. Awak boleh pergi Google lah. Rayana, nama dia Rayana Aisyah. Google. Dan sekarang 2020 dia punya target adalah untuk capai 100,000 sebab confident sangat. Dan saya yakin dia boleh. Sebab apa? Selama ni walaupun gaji 8,000, dia tak tahu macam mana nak merancang. So that is very bad. Kalau anda ada macam tu, please sedah diri sikit. Alright, sebab itu sangat-sangat berbahaya. Alright, jadi itu yang first. Jadi pastikan 6 bulan ni kita pastikan itu matlamat jangka pendek kita. Maksudnya jangka pendek dalam masa yang paling terdekat aku dah ada 6 bulan simpanan. Alright. Okey, yang tak ada awak careful. Yang ada Alhamdulillah saya ucapkan tahniah, teruskan cuba dapatkan produk-produk dekat Abang Abu, www.abangabu.com. Pergilah tengok yang mana mungkin sesuai untuk awak boleh start. Alright, awak boleh start sebab semua sekarang digital babe. Kau dah tak payah nak jumpa Abang Abu, nak tanya, tak payah. Semua digital. It's now going digital, right? Okey. Now, lagi satu benda yang tak dijangka ni adalah macam penyakit Penyakit, kau tengoklah coronavirus kan. Penyakit-penyakit ni dia it's just happen, betul? Dia just happen. So, sudahkah awak buat persediaan untuk benda tu? Sudah tak ada medical insurance yang lengkap? Medical insurance yang lengkap ada tak? Kalau tak ada, cepat-cepat panggillah salah satu agent. Kat sini siapa agent? Siapa agent insurance kat ini? Tolong type saya agent insurance. Tolong type saya agent takaful. Saya menjual card whatever. Medical card. Tolong buat kat situ. Tolong buat dekat situ. Cakap saya adalah
ejen takaful, saya ejen medical card, supaya yang tak ada ni bolehlah contact orang-orang tu untuk dapatkan some plan, untuk dapatkan satu plan. Sebab kalau tak ada medical insurance, you are in the very dangerous position, because today anything can happen. Alright, apa tu? Syamsul, okay, Syamsul Arifin, alright, dia adalah, oh ni apa? Dia jawab apa ni? Awak insurance agent ke awak ada simpanan? Kadang-kadang lambat pula dia jawab kan. Okay, saya ejen takaful lah. Ni Nur Harun Zurich Takaful lah. Nampak kat belakang. Ini satu branding. Ni cara untuk branding kan. Jadi orang tahu kau memang takaful. Betul tak? Jadi dia sebab bila kau nak join insurance ni, dia kena ada muka tak malu. Alright, muka yang bukan muka tak malu atau apa nak tolong orang kau nak malu ke? Kau nak buat baik untuk orang malu ke tak malu? Kan, kalau kau buat jahat memang malulah. Sekarang terbalik tau. Orang yang buat baik macam jual insurans whatever ni, sebenarnya pada saya dia adalah satu benda baik. Dia orang lebih malu daripada yang penipu. Ada yang menipu, konon-konon dia ada investment itu, dia orang tak malu langsung. Jadi kita tak nak. Jadi okeylah, Nur Harun boleh. Siapa lagi? Ni ada Yusri Yazid pun ada. Zurich juga CIMB, ZIMB. ZIMB Alright, okey, ni pun ada, kita ada dekat sini je ada 2-3 orang insurance agent. Jadi dapatkan. Ini lagi bagus, kau boleh call dua-dua. Tengok siapa lagi best dengan kau. Nampak? Kau call dia, saya tadi dengar awak insurance agent lepas tu telefon yang lagi satu pula. Jadi tengok yang mana membagi kita servis yang baik. Maksudnya yang bagi kita satu kepuasan lah. Sebab setiap orang berbeza, betul? Setiap orang ada yang suka orang yang santai, setiap orang ada orang yang serius. Dia tengok, dia ni santai, aku tak nak. Aku nak orang yang serius. Jadi it's up to you. Clear ke clear? Alright, tapi yang penting awak kena ada medical insurance. Pastikan ada benda ni. Alright, jangan sebab sekarang dapat duit PKP, duit lebih apa tu semua. Ini benda-benda yang kita pastikan, sebab benda ni kita tak jangka. Betul, penyakit ni kita tak jangka. Macam mana orang sihat, macam mana pun kadang-kadang kita exercise sebab nak erak tau, tapi alih-alih kena sakit. Kan? So kalau tak sakit pun mungkin disebabkan kemalangan ke whatever. Kita tak nak benda tu berlaku, tapi kita bersedia sebab benda tu tak dijangka. Alright, so perlu ada benda tu. Dan seterusnya okay, pastikan juga kita ni kadang-kadang ada kereta tak ada insurans. Ada kereta tak ada insurans, lepas tu dia bawa jalan kena saman. Right, rumah terbakar, lama tak ada insurans, kebakaran. Alright, banyak benda ni. Jadi ini juga sebab kadang-kadang benda ni tak dijangka, betul? Jadi bila tak dijangka, kita perlu buat persediaan. Jadi saya nak anda juga bagi perhatian kepada benda-benda macam tu. Alright, benda-benda macam tu yang like kereta, check insurans dia habis bila. Alright, rumah kita ada tak insurans kebakaran? Diri kita ni, diri sendiri. Alright, pastikan sebab benda ni adalah benda yang tak dijangka, babe. Kan, benda accident boleh happen anytime. Alright, kita tak tahu kan? Kita tak tahu. So, apa salahnya kita bersedia? Memang kita berdoa, supaya Allah, lindungi kita daripada benda-benda tu. Tapi Allah juga cakap bersiap sedialah kan? Sebab tu dia cakap, Allah cakap apa? Mati tu memang kau dah tahu, kau akan mati. Jadi bersedialah. Kan? Jadi kita kena bersedia, right? So, saya nak anda juga pastikan benda tu buat. Alright, kereta, rumah, harta, benda-benda lain lah. Apa benda yang memerlukan insurans, yang memerlukan satu perlindungan, awak perlu memberi perlindungan pada benda tu, right? So benda tu sangat-sangat juga awak kena check. Alright, so far ada tak sedikit pelajaran yang awak belajar? Ada tak sikit benda yang kita rasa kita belajar? Ada ke? Ada, kalau ada, awak boleh komen, ataupun awak boleh share dengan member. Share saja, sebab lepas ni Abang Abu ada 3 lagi yang saya, 2 lagi. Alright, sebab saya janji 5 je. Sebab saya tak nak bagi banyak-banyak pun. Lepas tu kita soal jawab sikit. Alright, so saya nak 5 dulu supaya boleh actually buat dengan senang. Kalau bagi banyak-banyak ni dia tak buat. So kita bagi satu hari 5 benda yang awak check. Alright, sebab saya ambil benda ni very slow, right? Relax saja. So you, kalau start hari yang awak dengar saya buat, awak akan pasti nampak macam wow, ada kesan lah, babe. Aku nampak kesan dia lah, babe. This is what I want you to look at. Alright, so kemudian wasiat ni macam mana? Ni apa ni? Zawan Muhammad Prudential Medical Card. Ni siap nombor sekali. Alif Ashraf, dia dah kasih nombor, boleh call dia, right? Syikin dah ada, alhamdulillah, right? Siapa lagi ni? Ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. Alright, okay. Him ada dia ada medical insurance. Okay, alhamdulillah, banyak guidance dah dapat sentiasa warm up dan memudahkan ilmu kewangan. Very good. Okay, best dia cakap. Okay, alright.
Dan yang keempat sekarang, wasiat. Wasiat ni adalah satu benda yang kita perlu beri perhatian. Sebab macam saya cakap tadi, kematian ni boleh jadi anytime. Kenapa tahu? So, abang Abu teringat balik, like, bukan saya nak nak cerita ataupun aib ke tak. Sebagai satu pelajaran, niat abang Abu sebagai satu pelajaran. Sebab mak ayah abang Abu ni masa dalam kemalangan yang berlaku pada 1994 dulu, ya Allah, kan, saya kehilangan mak dan ayah saya dalam aksiden. Saya lumpuh dulu, saya paralyzed kat sini. Naik ke Batam, saya memang tak boleh berjalan, saya terbaring dengan drill dan macam-macam lah. Tapi Allah ni maha kaya, maha adil, maha pemberi, maha mendengar, maha mengasihani, right? Dan selepas saya kembali kan, mak ayah saya meniaga tau. Dia meniaga, ada kedai runcit, ada kedai makan, lepas tu adalah sikit, 1-2 rumah dan sebagainya. Tapi orang dulu kan dia tak ni semua salah orang insurans. Sebab tak pergi jumpa dia, kan? Jadi dia tak ada insurans. Mak ayah saya tak ada insurans. Alright, alih-alih kejadian tu berlaku, accident happen, mak ayah saya tak ada. Dan akhirnya apa berlaku adalah satu benda yang satu proses yang sangat sakit. Alright, bila kita nak menukarkan setiap benda, dia ada proses yang sangat lama. Bukan saja proses, dia juga memerlukan kewangan. Kena bayar lawyer, kena bayar itu, kena pergi ambil surat tu, kena pergi sana. Dan kalau kita ada few, 2, 3, 4 benda, dia banyak proses dia. Lepas tu dia kena tunggu lagi. Ada tunggu 3 bulan, 6 bulan. Lepas tu ada pergi mahkamah dan banyak proses ni. Sebab apa? Tak ada wasiat, tak ada insurans, tak ada apa. Jadi benda ni sebenarnya pada abang Abu adalah satu benda yang kita perlu semak setiap kali. Right, setiap kali. Dan wasiat ni boleh diubah. Bukan kita maksudnya kita dah buat wasiat tak boleh ubah sampai bila-bila. Tak. Wasiat ni kita buat, alright, kita nak ubah next year. Right, kita nak review balik wasiat. Sebab mungkin saya ada benda baru atau mungkin saya ada pemikiran baru. Jadi saya boleh check balik. Alright, apa ni? Saya belum ada lagi just takaful pendidikan. Medical insurance. Pergilah check Alright. Ada bang, rancang kewangan setelah 6 bulan pendapatan sentiasa bersedia musibah, kemalangan. Alright, okay. Dan lagi, salam takziah Abang Abu. Abang Abu ada cerita dekat semasa Zurich Convention Genting. Alright, okay. So memang benda ni, cerita Abang Abu ni macam kalau pergi stage mana-mana, itu cerita memang cerita yang saya kena cerita. Sebab itu adalah hadiah yang Allah bagi untuk saya. Hadiah yang Allah bagi untuk saya. Saya je boleh cerita benda tu. Kau boleh? Kau tak boleh. Jadi bila aku cerita, sebab itu hadiah, aku cakap, ya Allah, hadiah ni aku nak berikan pada orang lain juga. Aku nak pengalaman daripada hadiah tu. Jadi pengalaman tu saya nak sampai supaya orang berinspirasi, terinspirasi. Mungkin orang dapat belajar sesuatu, orang dapat semangat dan sebagainya. Right? Jadi bila saya go through that process yang mengambil masa yang sangat lama, dan saya go to a stress level di mana kita masa tu tak ada duit, kita tak ada banyak benda tau, kita tak ada banyak benda. Jadi bila kita tak ada banyak, kita will go through certain kind of jadi benda tu menyusahkan waris kita. Kalau kita tidak membuat satu persiapan, sebab mati ni anytime dia datang. Dan apakah kita sudah ada satu wasiat? Kalau tak ada, siapa yang kat sini buat wasiat? Nampak? Aku ni promotekan ke orang, tahu tak? Sebab aku tak ada jual insurans, aku tak ada jual apa-apa. Aku hanya memberi ilmu dan aku just bertukar ilmu dengan sedikit kewangan yang korang nak. Jadi kalau nak belajar pasal ilmu kewangan, insyaAllah A to Z, awak boleh tanya Abang Abu. Dan Abang Abu ada segala-gala macam pelajaran. Nak one to one boleh, nak group coaching boleh, nak mastermind boleh, nak buat macam seminar boleh, atau awak nak just digital je, tak nak tengok muka Abang Abu. Abang Abu ni macam tak handsome, tak nak tengok, tapi saya nak ilmu Abang Abu. Jadi pergilah dekat www.abangabu.com tu, pergilah ambil. Jadi kat situ aku tak tunjuk muka aku, jadi kau dapat email, kau belajar melalui email. Itu satu cara. Tapi kalau kau rasa macam nak jumpa, nak whatever, then you can go and do the normal kind of thing, right? So itu adalah benda yang Abang Abu rasa saya perlu bagi tahu. Sebab I go through the process. So it is like it's stress, babe. Memang stress. Dengan keadaan kita masa tu, saya tak ada mak ayah tau. Tak ada mak ayah, adik-adik kecil. So bila adik-adik kecil, mak ayah tak ada, kita go through stress yang cakap, ya Allah, masa tu fikir, kalau lah mak aku dulu kan ada insurans setengah juta ke 1 juta ke kan, kan aku macam dah tak ada masalah ni, kan. Kalau lah mak dah buat wasiat kan senang sikit, aku tak adalah nak macam go through the hassles. Alright, so benda-benda macam tu. Right? Tapi itu sebenarnya adalah pengajaran. Saya tak salahkan mak ayah saya, tapi pada saya rasa benda tu adalah yang menjadikan saya macam hari ni. Kalau saya tak lalu benda-benda macam tu, hari ni saya mungkin tak bercerita dengan awak semua ni. Mungkin saya tak ada ilmu yang sampai macam saya boleh jadi speaker
yang orang boleh bayar sampai 30. Bukan nak riak lah, tapi orang boleh bayar banyak kerana kita ada ilmu dan pengalaman tadi, alright? So pengalaman itulah yang menjadikan satu sebab tu saya cakap tu adalah hadiah yang Allah bagi untuk saya. Jadi saya kena cerita, alright? So benda tu, right? Ni apa ni? Kawan saya ada bagi servis buat wasiat shop. Bolehlah check it out. Alright, bagus Abang Abu. Dunia ingat, akhirat ingat. Mestilah lu, brother. Apalah lu ni? Mestilah, babe. Kalau tak, lu bukan manusia lah, babe. Kalau lu ingat dunia je, lu bukan manusia. Kan? Kalau kita ingat dunia je, kita ni bukan manusia tau. Kita ni bukan manusia. Yang lagi pula kita ni orang Islam. Kalau orang Islam tak ingat akhirat, aduh, aku pun tak tahu. Ya Allah, Engkau selamatkanlah aku daripada fitnah dunia ni. Kadang-kadang kita cakap macam ni, Allah nanti uji kita tau. Nanti kita terlupa pula. Tak boleh. Tak Allah segala-galanya Allah punya, alright? Jadi pada Abang Abu, alright, dua-dua tu mesti. Alright? Mesti sangat. Dia sebab kalau tak ada, dia dua-dua tau. Kalau awak nak akhirat, kena ada dunia. Tanpa dunia macam mana awak dapat akhirat? Jadi kat dunia ni lah dia bersatu dengan akhirat. Apa yang kita buat kalau kita berniat kerana Allah dan berniat kerana akhirat, kita cakap aku buat ni, macam Abang Abu cerita dalam few talk sebelum ni, Abang Abu cerita apa? Bila aku buat ni, apa kebaikan akhirat yang aku dapat? Sekarang saya buat ni kan, saya buat ni, right? Saya first tengok apa kebaikan akhirat yang aku dapat dulu. Jadi apa kebaikan akhirat aku dapat? Aku bagi ilmu ni, insyaAllah kalau ilmu bermanfaat pada orang, Alhamdulillah aku dapatlah pahala sikit. InsyaAllah pahala banyak. Kenapa nak sikit? Pahala banyak. Aku dapat pahala banyak. Lah pula orang yang dah macam dah belajar, dia boleh berzakat lah, dia boleh berinfak lah, dia boleh berwakaf, bersedekah, lagi banyak. Betul? So saya akan fikir tu dulu. Kemudian saya baru fikir untuk dunia pula macam mana. Untuk dunia ni, okey, awak boleh pergi ke www.abangabu.com, dapatkan FE30D untuk orang-orang yang baru nak start, tak tahu nak start macam mana nak mula. Pergi dapatkan tu, RM97 saja, dan awak boleh dapat benda tu untuk 30 hari, tak sampai 1 hari berapa sen sangat. Alright, dan awak akan dapat pulangan yang sangat lebih daripada 97. Yang saya pasti minimum guaranteed return dalam sebulan RM300 minimum awak akan dapat. 97 awak bayar sebab awak akan buat semua yang saya buruk, awak akan dapat minimum. Itu saya kat minimum. Yang busuk langsung lah, mungkin yang malas memang malas tu. Bukan abang abang malas dah rajin. Dia memang malas, itu mungkin dia tak boleh. Tapi orang biasa dia akan melepasi benda-benda tu. Jadi itu untuk dunia, sebab saya perlu ada untuk dunia juga. Nampak? Saya kena first fikir akhirat dulu, baru cerita pasal dunia. Alright, itu saya punya style lah. Kan, bukan saya suruh awak ikut, tapi itu style saya. Alright, pengalaman kita is our own, orang lain tak boleh ambil. Betul, thank you Datin. Ingat Datin, Dain when sweet. Kan? Ni Muhammad Firdaus Arzmi. Assalamualaikum. Baru tengok live Abang Abu, best. Tu dia, alright. Ini benda cry yang Abang Abu buat tau. Best. Kalau Abang Abu you macam like semangat kan, best. Tapi kalau you faham maksud dia, be excited solat today, be excited selawat today, be excited sedekah today. 3 amalan yang kalau buat setiap hari, awak buat amalan ni, you are in the right track. Solat tak tinggal, solat buat, okey. Selawat, sentiasa mulut dia penuh dengan selawat dan bersedekah. Wah, this is amazing amalan amazing yang untuk kita insya-Allah berjaya dunia akhirat. Alright, now bagus topik Abang Abu pagi ni, kena dengan posisi saya sebagai wealth planner dan perunding. Jadi pergi ceritalah benda ni, belajar kat Abang Abu. Lepas tu suruh klien tu belajar juga dengan saya. Sebab bila kau dah ajar klien tu belajar ilmu kewangan ni, nanti diorang cari you. Kan diorang akan cari you. Kalau boleh, awak boleh dapatkan FE30 untuk diorang. Cakap, saya ada ni something, saya nak belanja awak. Awak buat benda tu dan dia orang mula buat, ya Allah, nanti dia akan apa-apa tanya kau. Duit je tanya kau. Kan, dia ingat duit je, dia ingat kau. Dia macam tu. So that's one thing that I want to do. Okay, last kali kita dah masuk ke 4. Okay, so ini macam dia hari ni memang bab dia memang bila dia tak dijangka ni, dia memang macam tu lah. Dia insurance, dia benda-benda yang tak jangka kan. So kebanyakannya benda insurance yang akan kita dapat hari ni, right? Sebab benda tu yang tak dijangka. Selalunya benda tu lah yang jadi tak jangka. Betul tak? Betul kan? Jadi itulah yang saya nak bagi. Dan nombor 5 ni, apa yang awak perlu buat? Kalau tadi 1 kita tengok 6 bulan simpanan dah ada tak? Lepas tu maksimum 2 tahun kan, saya cerita. Okey, itu. Kedua, lepas tu cakap insurans kesihatan dah ada tak? Lepas tu insurans untuk rumah lah, kereta terbakar lah, apa benda-benda ni dah ada tak? Lepas tu saya cerita pasal wasiat. Alright? Okey, sekarang
Alright, ini baru insurance takaful. Saya tak jual tapi awak kena mula buat persediaan. Kalaulah aku dah tak ada lagi, kan, mungkin Allah izinkan aku mati bulan Ramadan ni. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bestnya kan kalau mati bulan Ramadan, ya Allah, best. Alright, katakan Allah bagi rezeki kita mati bulan Ramadan, kan. So ada tak kita siapkan untuk keluarga kita? Ada tak kita dah buat kira-kira like setiap bulan ni kalau aku tak ada diorang ni macam mana ya, setiap bulan 5,000. Kalau sekarang aku bawa 5,000, kalau aku tak ada mana dia nak cari 5,000? Betul? Dah tak kira kan 5,000, anak aku kecil lagi 10 tahun lagi, ya Allah, 10 tahun satu bulan 5,000. Aduh, satu bulan 5,000, 10 bulan dah 50,000. Kalau 50,000 10 bulan je baru. Ini dia 10 tahun, dia baru budak lagi, budak 2 tahun. At least aku kena siapkan dia untuk 10 tahun ni. 10 tahun kali dengan 10, 500,000. Aku kena siapkan 500,000 untuk diorang ni. Nampak? So 500,000 kalau ambil premium yang macam tu terus mungkin mahal sikit. Jadi awak boleh tanya insurance agent awak, boleh tak saya ada banyak ni je, macam mana saya nak lengkapkan supaya saya kalau apa-apa jadi pada saya ada 500,000. Boleh tak awak buat something, sebab saya punya premium yang saya boleh bayar banyak ni je. Nanti you minta. Tapi apa yang bestnya, awak dah siapkan 500,000 kalau apa-apa berlaku. Clear tak? Itu cara untuk kita nak macam buat persediaan. Sekiranya alright, terjadi apa-apa, insya-Allah terjamin keluarga aku daripada masalah kewangan. Terjamin sebab saya dah buat persiapan. Sebab saya sudah buat benda yang mungkin saya tak jangka. Saya tak jangka benda tu berlaku, tapi saya dah siapkan supaya jangan diorang ni susah. Kan kita hari ni bekerja keras ni, kita nak dapatkan kewangan sebab kita nak bagi diorang satu kedudukan yang baik. Kita nak bagi diorang satu keadaan yang baik, yang sempurna. Alright, kita pun rasa bahagia tengok anak-anak aku, diorang macam happy Walaupun kadang-kadang kita susah kan, kadang-kadang kita susah, tapi kita tak menunjukkan kesusahan pada mereka sebab rasa diorang tak perlu tahu aku susah. Alright, janji diorang dapat semua bagus. Jadi kita ni mempunyai sifat macam tu. Tapi kalau kita tinggalkan mereka tanpa ada apa-apa, la ilaha illallah, cuba bayangkan. Alright, kita tak tahu, mungkin kita tak tahu jangan nanti awak cakap ni apa ajaran sesat. Ajaran sesat tak. Mungkin lepas mati alih-alih kita boleh tengok diorang. Diorang apa ni ya Allah, apa aku buat ni, contoh kan. So apa aku buat ni ya Allah. Mungkin kita sedih kan, kita sedih, kita menyesal, kita tak buat tu, buat ni semua kan. Jadi janganlah jadi macam tu. Jadi kita siapkan sebelum kita mati. Ni ada ni ada soal. Ya betul, malas kena ubah nama sebab dah ada doa. Malas tu macam negatif. Tak, saya cakap malas dah rajin. Tapi dia malas ni, kita jangan terus bersangka buruk tau. Kadang-kadang dia cakap aku malas nak buat dosa. Okey apa? Saya malas nak buat dosa. Saya malas nak membazir masa. Saya malas nak duduk kedai kopi berbual kosong. Okey. Kalau itulah yang dimaksudkan dia malas, okey. Kadang-kadang kita kena bersangka baik dengan setiap orang. Mungkin dia punya malas tu sebab tu kita kena tanya dia, kenapa kau letak nama malas nanti mungkin dia bagi benda yang wow, dia cakap dahsyat kau ni kan, macam tu So saya harap macam tu lah cakap je. Okey, lepas tu ada apa ni, saya pernah lalui perkara tak dijangka, retrenchment from work, sakit. Yes, nampak retrenchment, you can dan insurance dan saving amat membantu, alhamdulillah. Sebab kita buat persediaan yang tak dijangka. Sebab benda ni tak dijangka ni. Sebab tu nama dia tak dijangka. Tak dijangka, kita tak plan benda ni. Merancang yang tak dijangka. Macam mana ni? Macam tu lah. Okay. So insyaAllah, right. So inilah 5 benda yang Abang Abu nak share pada hari ini. Sebab saya rasa 5 benda ni adalah untuk permulaan kita untuk siapkan, right? Sebab benda ni ada kena-mengena dengan akhirat. Bukan saya cakap ni benda yang kita buat ni untuk apa, tak. So benda-benda ni adalah satu tanggungjawab, satu amanah yang kita perlu ada. Clear ke clear ni? So you need to have and fulfill that obligation that you have to the God, Allah Subhanahu Wa Taala. And juga Nabi dah pesan benda-benda yang saya cakap ni, insya-Allah Nabi pesan. Alright,
Dan bila saya cakap insurance tu bukan dalam bentuk insurance macam yang hari ni, tapi kita sebab tu kita dah ada takaful so please leverage on that, sebab like benda yang tak rancangan ni perlu untuk kita menjadikan kewangan kita ni mantap. Sebab kita punya perjalanan 1 minggu ni adalah untuk merancang, betul? Kita nak jadikan kewangan kita mantap, right? So itu sebab kita mulakan siri ni, right? Untuk kita mantapkan benda ni, alright? Dan saya akan sambung dengan pelbagai benda lagi. Jadi saya juga sebenarnya dah cerita hari tu tau. Hari tu saya dah cerita untuk saya nak buat satu webinar percuma, alright? Nak bagi tahu macam mana nak buat kad kredit sendiri. Macam mana nak buat kad kredit sendiri. Dan untuk orang awam pun ada, untuk orang insurans pun ada. Saya nak ajar orang-orang yang insurans buat takaful ni. Macam mana kau boleh ajar orang untuk buat bank? Macam mana dia orang boleh buat bank sendiri? Jadi kalau anda berminat, boleh PM, sebab saya buat 5 hari bulan. Pada 5 hari bulan 5 ni, saya pukul 10.30 saya ada 10.30 saya rasa, yes. Saya ada 1 jam untuk saya nak cerita apa tu konsep bank ataupun kredit kad sendiri. Dia bermula dengan kredit kad sendiri. Macam mana nak buat kredit kad sendiri, alright? Dan saya dah bagi secara percuma. Tempat tu yang dekat mana tau? Dia dekat webinar lah. Dia dalam bentuk webinar saya buat. Alright, insyaAllah. Kalau webinar tu macam tak best ke apa, saya akan buat dalam Zoom. Saya cuba, alright. Saya sedang mencuba pelbagai platform untuk saya belajar, alright. Alhamdulillah, alright. So, ada tak soalan sebelum kita insyaAllah nak menutup? Tidak, why? Betul-betul positif dan bersangka baik sampai tak terfikir. Tak, dia kena. So, ini bukan apa. Ini kalau kita buat selalu insyaAllah. Kita selalu buat kan. Kita selalu macam apa-apa negatif je terus otak fikir positif dulu. Lepas tu baru kita ni, right? Okay, Umi Hani, salam Abang Abu, right? Muhammad Fidaus, okay, insyaAllah, okay, nanti saya sebenarnya kalau pergi dekat Abang Abu punya page kan, page ataupun Abang Abu punya profile, ada benda tu saya dah post, siap dengan registration. So, you boleh pergi dekat Facebook Abang Abu Mechanic Wang. Kalau cari kat Mechanic Wang tak ada, mungkin dekat saya punya profile. Alright, Abang Abu Ayubul Ansari tu, yang panjang tu, right? So, kat situ boleh register. Saya dah register, Zikri, memang ada dalam, tak ramai sebenarnya, dalam 4-5 orang. Rugilah kau tak register, memang rugi. Sebab benda tu free aku bagi. Kalau benda free kau tak nak juga, aku pun tak tahulah. Tapi dalam tu saya takkan macam completely saya akan bagi tahu apa benda tu. Sebab benda tu memerlukan macam 3 jam punya sesi khas. Alright? So saya akan bagi tahu. Jadi yang berminat insyaAllah boleh terus kita buat mastermind group macam mana nak buat benda tu, right? Okay, itu 5 hari bulan. Register di mana, right? Saya cuba cari sekejap tempat tu. Sebentar, tunggu biar saya cari benda tu. Saya cuba check saya dah buat tak benda tu. Kalau ada saya terus boleh macam give you guys kan kat sini. Supaya awak nak macam cari lagi. Let me tengok. Alright, maybe I go here, I check dekat sini. Sebab saya dah bukan ni. Alright, Facebook. Jap. Saya buat sekarang. Saya tak nak macam saya sekarang kalau boleh nak buat semua benda on the spot. Saya tak macam tangguh lah. So tangguh ni dia berbahaya. Tangguh ni dia macam sifat setan. Setan ni dia suka menangkan kita daripada banyak dia kan. Kita tak nak ikut sifat dia. Jadi saya nak check sama ada saya letak kat sini. Sekejap. Saya tengah check ni. Alright, Aziz dan siapa tu. Saya dah register, Zikri dah register. Saya nak juga. Kejap. Saya nak cari. Kejap saya cari kat sini ada tak. Alright, saya nak cari kat sini. Ya Allah, cepat ya Allah. Dia orang tunggu ni ya Allah. Tolong aku ya Allah. Cepat sikit. Okay ya Allah. Bless ya Allah. Alright. Mana ni? Aku nak cari. Sebab aku ni kan banyak buat video sekarang. So posting ni dah macam slow sikit. Kejap. Alright, saya selalu argue. Kejap, saya datang. Kita selesaikan. Jangan argue bang. Ni dia, saya dah jumpa. Alright, saya dah jumpa. Saya akan ambil benda ni. Link dia saya ambil link dia lah. Jadi awak boleh terus senang. Okay, dan saya sekarang balik semula ke alright, saya letak kat bawah ni Alright, saya akan letak bawah. Alright, so tu tempat dia. Alright, nampak ya Allah, sorry Haji, ya Allah, aku pergi tukar phone Haji, ya Allah, minta maaf orang Haji, aduh ya Allah, salahnya aku ni. Alright, yang tu so ada kat situ, betul? So that's where you can actually, saya nak juga. Alright, ni ada argue Syah Razi.
Saya selalu argue dengan insurance planner ni, kalau boleh nak jual paling lengkap tu A to Z untuk orang muda bekerja, set medical card dan bagai, bukan tak nak ambil. Baru kerja gaji ciput, Abang Abu ada tips tak? Berapa coverage takaful yang kena ambil? Kalau bagi real case lagi cantik, gaji 2,500 bila masalah kewangan, first cancel insurance. Ada tip, alright. Okay, bagus soalan awak. Sebagai orang yang baru mula, alright, so you lah orang yang kena paling awal ambil insurance. Sebenarnya awak kena ambil insurance sebelum, especially kalau macam insurance takaful kan, awak kena ambil sebelum awak even bekerja. Maksudnya kalau mak ayah kita dah tahu benda ni, mak ayah kita akan ambil kan. Tapi kalau kita dah mula bekerja, itulah benda yang pertama awak kena ambil. Right, insurance ni dia bukan satu bebanan, dia juga menjadi satu simpanan. Alright, satu simpanan. Boleh tak awak simpan RM300? RM300 boleh simpan. Okey, Syahrizal, awak nak case awak nak case betul kan? Case sekarang saya buat case tu dengan Syai Razi sendiri. Okey, saya ambil Syai Razi sebagai case. Okey, now. So Syai Razi 2,500 gaji. Okey, perbelanjaan berapa? Perbelanjaan yang tetap. Maksudnya perbelanjaan bayar, makan, minum, whatever, semua berapa? Saya nak tahu supaya saya nak buat satu calculation untuk awak supaya saya punya layman, saya tak ajar insurans nak letak itu, saya ajar layman very simple punya. Alright, tapi untuk tu saya nak tahulah, sebab you nak case tadi yang betul. Saya bagi real case, awak lah jadi case saya, Syai Razi. Alright, so 2,500 gaji. Belanja berapa? 2,000 ke berapa belanja? Ada tak? Belanja apa? Rumah lah, tempat tinggal lah, kereta lah kalau ada kereta, perbelanjaan bulanan kita, makan, minum, apa, gedebak-gedebuk, semua ni berapa? Okey lah, saya ambil contoh lah. Katakan awak belanja RM1,500. So belanja RM1,500, awak ada RM1,000. Inilah simpanan awak, betul? Alright, daripada simpanan ni RM300 boleh awak ambil tak? Alright, untuk permulaan. Tapi kalau awak nak kira berapa yang patutnya adalah, alright, awak punya gaji RM2,500. Sebab biasanya insurans awak kena review setiap tahun. Cuba nak check saja. Mungkin ada penambahan dari segi gaji atau perbelanjaan atau mungkin benda-benda tu. Sebab tu bagusnya setiap tahun review balik. Alright? Tapi apa yang boleh buat? 25 ni, RM25,000 adalah pendapatan awak. Sebab apa yang kita nak buat adalah kita nak pastikan pendapatan kita ni kita jaga. Alright? Jadi kita ambil setahun, kalau kita buat macam tu 25, kita ada RM30,000. Satu tahun kita perlukan RM30,000. Alright? Satu kiraan pemuda. So, kalau 10 tahun RM300,000. Itu adalah yang optimum. Alright? Dan RM300,000 ni adalah biasanya, kalau awak bayar premium tu, kalau ambil takaful yang penuh, maksudnya ini tak ada apa-apa kerugian. Sebab awak hanya perlu memastikan awak jangan tak bayar ataupun awak cut macam ni kan. Bila apa-apa masalah kawan, cancel insurance. Kalau buat macam itu, maka rugi bayaran awak ni. Sebab sekurang-kurangnya 3 tahun awak kena macam tutup mata awak, 3 tahun awak kena commit. Awak kena 3 tahun memang pastikan tak ada apa-apa macam tak bayar dan sebagainya. Alright? Sebab bila lepas 3 tahun, insurans awak ni akan ada satu nama dia, cash value. Cash value adalah satu benda sebagai simpanan awak. Dia macam simpanan awak. Alright? Jadi, bila-bila masalah kewangan, sebenarnya awak boleh pinjam daripada duit awak tu. Alright? Boleh pinjam daripada duit insurans awak. Bukan insurans dia, cash value dia. Ada company dia bagi sampai 80%, ada company sampai 100%, ada company yang bayar 70%, so you kena check. Alright? Dan duit tu apa? Duit adalah duit pinjaman. Daripada awak pinjam daripada bank dan credit card dan sebagainya, awak pinjamlah daripada benda ni dan yang memang awak kena bayar balik. Tapi dia tak paksa awak bayar balik dengan whatever, sebab dia ada juga perkiraan. So itu yang sebenarnya kelebihan bila awak jaga insurans. Jangan cancel. Sebab tu, kenapa orang cancel tau? Sebabnya pihak yang jual insurans. Aku tak salahkan Syai Razi. Saya lebih suka salahkan ataupun nak cakap orang yang menjual insurans tak dapat bagi tahu secara betul. Malahan ramai orang insurans, bukan yang kat sini insya-Allah. So ramai yang dia jual sebab dia nak dapat commission, bukan dia sebenarnya nak bagi tahu apa yang terbaik untuk dia. So orang insurans yang berjaya, dia tak akan jual insurans yang orang tu tak perlu. Kalau orang tu tak perlu, saya tak nak jual. Saya tengok dia macam perlu, tapi dia tak ada duit pun, saya kena jual. Dia tak ada duit tau, dia tak ada duit yang banyak. Oh, RM300,000 kalau kira aku kena keluar sebulan dekat RM800. Weh, tak ada duit bambu RM800, tak adalah bambu. Okey, so kalau macam itu, berapa yang order? Okey, awak ada 200. Alright, so saya akan buat satu coverage 200.
Alright, untuk 200 mungkin awak dapat dalam 80,000 atau 100,000 lah, katakan 100,000 awak dapat. Alright, okay. Tapi saya juga akan ada some additional rider, dia panggil riders yang akan saya letak supaya dia masih lagi, ataupun saya akan ambilkan term insurance untuk sampai mungkin dalam 5 tahun dia gaji dia naik, dia boleh tambahkan lagi. Tapi untuk tu dia masih nak coverage, saya bagi dia term insurance yang lagi murah untuk dipastikan dia masih dapat 300,000 tadi. Jadi inilah yang perlu kita macam bagi pada clients kita supaya dia orang faham. Alright? Supaya dia orang ini faham. Sebab ramai ni dia tak faham. Okey, mana nak track abu-abu, agak-agak lah. So inilah masalah dah, Syai. Ini masalah. So kalau kita nak capai kejayaan dalam kewangan, Syah, first kali memang kena track, Syah. Memang kena track. Bila kita tak track, itu adalah masalah nombor satu yang menyebabkan ramai orang dalam keadaan susah. Jadi track. Macam mana nak track? Tulis je, Syah. Kan apa kau beli kan, setiap hari kau keluar duit, kau makan sana makan sini, kau bayar tu bayar ni, tulis. Tu je aku nak kau buat. Buat tu je dulu. Daripada situ awak akan mula faham. Sebab bila tulis je dia ada satu energi dekat minda kita ni untuk menjadikan minda kita ni lebih tersusun. Jadi itu yang kena buat, Syah. So pada saya that's it. Kalau awak tak tahu, that's why awak macam rasa macam like susah. Sebab awak sendiri tak tahu like duit bulan ni cukup ke tak cukup, awak belanja macam mana. Jadi betulkan benda dulu. Sebab ini akan menyusahkan orang insurans. Sebab tu ramai orang insurans dia jual je lah, lantak kau lah, kau pun tak tahu apa kau ambil benda ni. Berapa boleh simpan? Saya boleh dapat 100 bang. Okey, nak ambil 100 punya. Bulan depan kau 100 pun tak boleh. Ada pula, oh bulan ni dapat bonus. Berapa? Oh saya 500 bang. Setiap bulan 500 saya boleh. Sebab aku dapat bonus ni. 3 bulan kemudian tak ada bonus. So macam mana? 500 nak bayar macam mana? Insurance ataupun takaful adalah long term commitment, alright? It's a very long term. So pastikan walaupun awak punya pendapatan tak ada, mampu tak awak bayar benda tu. That is the best way to invest in insurance supaya awak tak ada cancellation. Alright, okay now. Bagi orang bekerja paling penting secure pendapatan dulu, yes. Selalunya anggaran 5 hingga 10% pendapatan. Alright. Ini dia punya premium kan. Tapi kalau kita tak boleh, sebab mungkin dia tak boleh, dan kita kena actually like ada some other ways to do it. Alright, ni Muhammad Zafri 10% daripada gaji bersih tuan. Untuk yang muda ambil perlu. Okey, dia ini masalah Zafili Zafili. Bukan saya nak ni. Betul 10%, tapi kalau kita letakkan benda macam tu, ramai orang dia tak boleh. Sebab bila kita check dia punya keadaan kewangan, dia gaji 2,000 macam si Zali ni kan. Dia gaji 2,500, tapi dia belanja 2,007. Kau tahu tak? Dia belanja 2,007. Jadi untuk dia nak simpan 250, 10% dia tak ada. Jadi macam tu dia macam pelik. Jadi sekarang kita kena selesaikan masalah dia. Alright? Kita kena selesaikan, dia kena first faham. Jadi kita kena kasih dia something yang at least dia ada some kind of like protection. It can be term insurance, it can be something. Alright? Itu first. Supaya kita tahu dia ni macam dia memang tak konsisten. Kita tengok dia ni memang tak konsisten, nanti kita bagi 10%, okey, dia pun datang 10%. Berapa bang 10%? Oh, daripada gaji awak 250, 10%. Okey bang, saya bagi. Mungkin bulan pertama je dia bayar. Bulan kedua dia dah tak bayar sebab dia tak boleh bayar dah. Kan? Itu saya punya nasihat. Jadi first saya rasa is about knowing what is your liabilities currently. Berapa? Then baru kita buat, right? Sebab kalau kita terus letak 10%, kadang-kadang I'm not saying that it's wrong, it's right, correct. Memang betul lah kena 10% dan ke atas, betul. Tapi masalahnya kalau kita tak mengkaji orang yang kita nak jual insurans tadi, dia mungkin tak ada kemampuan nak bayar 250. Tapi disebabkan pertama dia dah jumpa kita cakap okey 250. Jadi case tu akan jadi lapse. Mungkin sebulan, 2 bulan. Lepas 3 bulan dia lapse terus. Dia memang tak boleh. Jadi kita punya case pun macam, sebab tu ramai insurance agent saya tengok, dia punya case tu close bagus tapi lapse dia pun banyak. Jadi benda tu tak bagus juga untuk insurance, right? So sebab itulah kita kena ambil tahu apa yang diorang perlu. Jadi kita bagi, sebab tu sebagai seorang insurance kita ni kena very strategic. Kita tak boleh jual satu produk untuk semua orang, tak boleh. You need to like package it so that it suit this guy. This one we package it in suit this guy. So supaya benda tu sangat dia suggest affordable. Dia bukan pasal affordable. Dia sini okay, insurance bukan produk macam ni tau. Dia bukan produk ni ni okey, apa ni, chili sauce, alright. Okey lah, kita tak ada ni, kita belilah yang tu. Kita tak boleh ni, kita beli yang murah punya lah. Ni tak ada, ni tak apalah. Tak boleh. Insurance is not like that.
Insurance bukan kita jual produk, kita jual apa yang dia perlu. Kan, apa yang dia perlu. Jadi kita kena sebagai seorang insurance agent, you need to be very creative in order to produce something yang relevant, something yang efektif untuk kita punya klien. Jadi dia akan rasa best sebab benda tu macam kena dengan dia. Kalau kita jual one product je, let's say kita ada satu produk company keluar, okay, kita jual benda tu, mungkin benda tu tak relevan dengan dia. So that's why, sebab tu company insurance dia buat macam-macam produk to give you the flexibility to choose and pick and match and mix and make it. Dia macam rojak. Insurance ni rojak sebenarnya. Dia bukan mie goreng, dia bukan nasi goreng, dia bukan whatever. Dia ada nasi goreng, whatever semua tau. Dia ada nasi goreng, dia ada mie goreng, dia ada whatever semua. Tapi yang best biasanya rojak. Rojak ni dia biasa macam ada semua, dia makan pun rasa macam sedap kan. So jadi kita ni kena tengok dia ni rojak apa bagus nampak? Dia rojak, bang, kasih saya rojak bang, RM5 punya rojak. RM5. Bang, RM3 punya rojak. Tapi kita akan letak semua tu supaya dia still rojak. Dia still rojak. Tapi kalau macam mi goreng ayam, dia harga tetap, babe. Mi goreng ayam apa? RM6 RM6 mi goreng ayam, babe. Alamak, aku tak duit RM6. Macam mana aku nak makan mi goreng ayam? Kalau awak jual mi goreng ayam je, ada orang dia tak ada duit, dia ada RM3 je. Macam mana awak nak bagi? Awak takkan nak bagi sikit mi goreng ayam tu? Tak boleh lah kan. So awak kena kasih dia. Jadi bila kita ada mi goreng 6, tapi tak apa, saya boleh buat rojak untuk abang. Abang suka apa? Abang suka ni kan. Alright, inilah rojak yang abang suka. Jadi kita ada alternatif. Sebab rojak ni dia macam ini okey, tapi semua ada mengikut kemampuan dia. Tapi mi goreng fix. Kan macam RM6. Kau nak apa lagi? Nak buang ayam. So I analogy je lah, just nak bagi. Sebab aku ni mamak yang dulu ada kedai makan. So aku dulu buat mi goreng je lah, buat prata semua kan. Jadi aku punya apa kata orang tu, example contoh pun macam tu semua mi goreng, rojak apa tu semualah. Alright. Okay, so saya rasa tu sajalah untuk hari ni. Saya harap anda dapat sesuatu daripada apa yang Abang Abu bincangkan. Alright, saya pasti anda learn sesuatu pada hari ni. Dan buatlah satu keputusan yang bijak untuk bersama dengan Abang Abu letak tu. Alright. Dan saya juga mengajak yang semua ni, insurance agent, whatever semua ni, join saya punya program. Alright, cabaran. Alright, cabaran 21 hari ni awak akan belajar banyak. Dan saya pasti awak akan tingkatkan awak punya jualan, tingkatkan awak punya energy, tingkatkan banyak benda. Alright. Bagi anda yang memang mungkin sudah berniaga ataupun bekerja sendiri tadi, pastikan jangan terlepas peluang untuk bersama dengan Abang Abu dan juga ikon-ikon yang saya bawa setiap hari untuk membantu membangkitkan mereka untuk terus mencapai kejayaan yang tak pernah mereka sangka. Dalam bulan puasa, dalam musim PKP pun kita boleh buat duit yang lebih banyak daripada time COVID. Alright? So please, alright, untuk anda please yang nak jadi bank credit card sendiri, insyaAllah awak boleh just join. Saya dah bagi tadi Okay, Muhammad Zafi, thank you very much for your suggestion. So this is another insurance agent. Anda boleh actually contact dia untuk dapatkan some information. Alright, Abu Raira suggest, okay, dia cakap Shikin, yes betul. Macam I ada good medical coverage from my employer, so agent advise me to take up yang berbentuk investment type. Alright, so tapi Kak Shikin, saya nak bagi tahu, kadang-kadang medical insurance company ni you kena check balik. Right, you kena check balik dia cover macam mana. Sebab kadang-kadang benda tu tak cover kalau you out from the job, out from your place. Dia banyak so you just check. Ni saya tak tahu, tapi I just suggest you check lah so that you are fleksibel dan mengikut kemampuan. Yes, fleksibel dan mengikut kemampuan satu, tapi yang lebih penting mengikut keperluan. Jangan kita ikut kemampuan tapi dia tak perlu. Jangan jual insurance yang dia mampu tapi dia tak perlu. Buat apa? Kan kita tak nak benda, kita nak yang mengikut keperluan dengan kemampuan dia. Keperluan tu penting. Alright. Thank you Abang Abu, nice sharing dan terbaik Abang Abu. Alright, insyaAllah tu sajalah saya dapat berkongsi. Dan saya mengajak anda untuk bersama saya setiap hari pagi 9 sampai 10 kita akan bincang banyak ilmu-ilmu kewangan. Dan juga 2:30 untuk orang yang berniaga, orang yang bisnes, orang yang bekerja sendiri, ataupun yang nak berniaga, yang ada impian nak buat sendiri kerja, please join. Alright, harganya RM97 untuk 10 lagi, 10 workshop.
Setiap hari 2 jam lebih kita akan bersama dengan Icon. Ada sesi khas untuk VIP yang bayar 97 ni. Awak ada sesi khas untuk lagi 11 lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanya orang-orang yang dah datang ni dia punya benefit yang dia dapat, right? So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Saya doakan anda terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim hari raya ni, musim hari raya pula. Musim Ramadan ni, mudah-mudahan kita Allah akan terus berikan kita kesejahteraan, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada frontliner yang bekerja siang malam tanpa mengenal penat untuk memastikan coronavirus dapat dilupuskan, insya-Allah. Jadi sama-sama kita bantu mereka. Jadi kita berikan satu sorakan dan tepukan untuk mereka. Jadi saya nak anda buat satu benda je. Saya nak awak tulis dekat awak punya timeline, cakap terima kasih kepada semua frontliner yang telah memberikan satu khidmat yang terbaik. Kami mendoakan anda. Lepas tu cakap cek ilmu wang dunia akhirat. Jadi kita promote sikit, boleh? So buat benda itulah, insya-Allah. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Deng deng.